Ini yang berlaku ketika Najib jumpa Perdana Menteri. Ini nasihat Presiden UMNO buat Perdana Menteri. Hanya Ahmad Maslan calon timbalan speaker. Keputusan UMNO tetap tolak bersatu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak komited untuk menyumbangkan masa, tenaga dan idea bagi pemulihan ekonomi Malaysia susulan wabak penyakit berbahaya, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ismail berkata demikian selepas menerima kunjungan Najib semalam di mana mereka membincangkan tentang cabaran ekonomi dalam dan luar negara termasuk strategi mendepani wabak penyakit berbahaya. Najib komited untuk menyumbangkan masa, tenaga dan idea sebagai satu pasukan demi keluarga Malaysia, kata Perdana Menteri itu dalam catatan di Facebooknya. Najib merupakan Menteri Keuangan dari tahun 2008 dan dilantik sebagai Perdana Menteri dari tahun 2009 sehinggalah Barisan Nasional tumbang dalam pilihan raya umum 2018 ketika dia menyandang jawatan berkenaan. Pentadbirannya dibebani oleh skandal 1MDB. Dia kini menghadapi proses perbicaraan rasuah di mahkamah. Najib bagaimanapun menyatakan dia tidak bersalah dan mencabar sabitan terhadapnya di mahkamah. Sementara itu, Najib berkata pertemuan dengan Ismail bagi membincangkan keadaan ekonomi semasa Malaysia dan langkah-langkah seterusnya yang wajar diambil. Dari sudut makro dan secara menyeluruh, kita sudah jauh ketinggalan di belakang berbanding dengan negara jiran. Malaysia tidak lagi mempunyai daya tarikan terhadap pelabur asing selepas 2018. Dari sudut mikro dan melibatkan rakyat pula, ramai tidak ada keyakinan terhadap ekonomi kita. Malah timbul kerisauan terhadap keperluan, pendapatan dan kestabilan pekerjaan masing-masing. Secara umumnya, itulah yang saya sampaikan kepada semua yang sudi mendengar dan menerima pandangan, kata Najib dalam catatan Facebook. Kerajaan yang ada hari ini hanya bersifat sementara sehingga mandat mutlak diperoleh daripada rakyat pada pilihan raya umum akan datang, kata Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Katanya perkara itu antara dua mandat besar akar umbi yang diamanahkan kepadanya dan kepimpinan parti melalui ketetapan Perhimpunan Agung UMNO dan Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebelum ini. Pertamanya, kerajaan hari ini hanyalah bersifat sementara selagi mana tidak memiliki mandat mutlak rakyat. Justru sebagaimana diputuskan dalam MKT lepas dan berpedomankan titah saranan Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, apabila wabak penyakit berbahaya mulai berakhir dan setelah imuniti kelompok atau herd immunity dicapai, maka pilihan raya umum ke-15 perlulah diadakan bagi membolehkan mandat mutlak diperolehi untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan dipilih rakyat. Keduanya kehendak akar umbi yang menghendaki agar kerusi-kerusi tradisi UMNO dan kerusi-kerusi yang dikhianati setelah diamanahkan oleh rakyat kepada UMNO dan Barisan Nasional pada PRU14 lalu tidak boleh sesekali dikompromi dan mesti diambil kembali untuk ditandingi. Ini termasuklah ketetapan PAU yang membataskan kerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia hanya setelah Parlimen dibubarkan untuk PRU15 yang akan datang, katanya dalam kenyataan di Facebook. Ahmad Zahid mengulas perkembangan politik terbaru kira-kira 2 minggu selepas pelantikan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan Muhyiddin Yassin. Kata Ahmad Zahid, dia menerima banyak pertanyaan mengenai apakah pendirian UMNO dalam pembentukan Jemaah Menteri dan pelantikan Muhyiddin sebagai pengerusi MPN bertaraf menteri. Jelasnya, UMNO menyerahkan kepada kebijaksanaan Ismail Sabri untuk membuat keputusan yang dirasakan sesuai. Parti telah membuat pendirian menyokong pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Ini bermakna parti menyerahkan kebijaksanaan kepada beliau sebagai Perdana Menteri dalam membuat keputusan atau kebijakan-kebijakan yang beliau rasakan sesuai dalam mengemudi pentadbiran negara, katanya. Pun begitu, dia mengingatkan kerajaan yang dipimpin Ismail supaya tidak mengulangi kesilapan kerajaan lalu. Pendirian parti ini juga boleh ditakwilkan bahawa Perdana Menteri yang mengetuai kerajaan hari ini mempunyai kuasa-kuasa perlembagaan dan sehubungan itu menjadi tanggungjawab beliau untuk memastikan kerajaan dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengulangi kesilapan-kesilapan kerajaan terdahulu. UMNO konsisten dalam pendiriannya. Kita telah pun memberikan sokongan kepada Perdana Menteri dan bagi pihak parti, saya akan memastikan kita akan terus menjadi mata, telinga dan suara rakyat dalam menyentuh soal-soal kesejahteraan mereka dan kemakmuran negara, jelasnya. Kerajaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan menamakan Ahli Parlimen Pontian Ahmad Maslan sebagai calon tunggal untuk jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat.
Ahli Parlimen Padang Rengas Muhammad Nazri Abdul Aziz ketika dihubungi mengesahkan pencalonan tersebut. Ya, sah. YB Pontian dicalonkan bagi jawatan Timbalan Speaker, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Ahmad yang juga adalah Setiausaha Agung UMNO sedang dibicarakan kerana pertuduhan pengubahan wang haram dan memberikan kenyataan palsu kepada SPRM berhubung lebih RM2 juta yang diterimanya dari Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak, pada tahun 2013. Najib pada Julai tahun lalu dijatuhi hukuman penjara 12 tahun kerana penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram yang melibatkan dana berjumlah RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Dia sedang mengemukakan rayuan berhubung keputusan itu. Jawatan Timbalan Speaker kosong setelah Ahli Parlimen Pengerang Azalina Othman Said meletakkan jawatan pada 23 Ogos lalu. Azalina dilaporkan berkata dia berharap pengundurannya membolehkan reset pada persidangan Dewan Rakyat akan datang. Bahkan dia juga mengusulkan calon pembangkang mengisi jawatan berkenaan. Namun, Nazri menolak cadangan tersebut. Kerusi Timbalan Speaker Parlimen masih perlu diisi dengan calon kerajaan dengan kita tidak akan sesekali memberi jalan kepada calon pembangkang mengisinya, katanya yang dipetik oleh Sinar Harian. Menurut Nazri adalah difahamkan pembangkang akan mencadangkan Ahli Parlimen Teluk Intan Ngah Koh Meng sebagai calon Timbalan Speaker. Dalam isu ini, pembangkang tidak perlu cakap banyak. Kononnya kerajaan perlu lebih terbuka menerima calon mereka untuk mengisi jawatan Timbalan Speaker Parlimen. Ini kerana sewaktu kerajaan Pakatan Harapan mereka sendiri pun langsung tidak beri ruang kepada kami sebagai pembangkang ketika itu, katanya lagi. UMNO enggan mengadakan sebarang perbincangan dengan Bersatu berhubung pembahagian kerusi menjelang pilihan raya umum ke-15. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata, perkara itu jelas kerana UMNO sudah memutuskan lebih awal dan dipersetujui pada Perhimpunan Agung UMNO bahawa parti itu tidak akan bekerjasama dengan Bersatu pada PRU kali ini. Justru beliau berkata, tidak timbul soal kerjasama, persefahaman atau sebagainya membabitkan UMNO dengan Bersatu. Kita tiada langsung berbincang dengan Bersatu sebab UMNO sudah memutuskan lebih awal dan dipersetujui pada Perhimpunan Agung UMNO bahawa kita tidak akan bekerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya nanti. Tidak ada apa-apa bentuk perbincangan maupun persefahaman mengenai kerusi bagi menghadapi pilihan raya umum dengan Bersatu, katanya memetik laporan Berita Harian. Mengulas lanjut, Muhammad yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Rantau berkata, UMNO akan bertanding atas kekuatannya sendiri bagi memenangi PRU 15 sekaligus membentuk kerajaan. Beliau berkata, parti itu tidak boleh menang dengan terpaksa bersandarkan kepada kekuatan parti lain. Katanya keadaan itu akan mewujudkan situasi politik seperti sekarang apabila tiada parti politik yang dominan untuk membentuk kerajaan. Kita mahu menang atas diri kita sendiri, bukan nak menang bersandarkan kekuatan orang lain. Jika menang, kita boleh membentuk kerajaan, bukan menang tetapi terpaksa meminta belas kasihan orang. Ini tidak betul. Itu punca jadi seperti hari ini dan rakyat mesti faham jika memilih dalam pilihan raya nanti, pilih dalam keadaan begini, tidak ada parti yang dominan dan negara akan terus huru-hara, katanya. Mengulas tindakan PAS bergabung dengan Perikatan Nasional, Muhammad berkata pihaknya berharap parti rakan kerjasama dalam Mufakat Nasional itu dapat membuat pendirian. Katanya PAS perlu membuat keputusan sama ada mahu bersama Mufakat Nasional dengan Perikatan Nasional bagi menghadapi PRU 15 termasuk di peringkat DUN. Mereka PAS sudah menjadi anggota Perikatan Nasional. Persoalannya sekarang, jika ada pertembungan antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, PAS mahu sokong siapa? Kerana PAS adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional dan mereka juga jentera pilihan raya Perikatan Nasional. Itu terpulang kepada PAS untuk memutuskan sama ada mahu bersama Mufakat Nasional atau Perikatan Nasional, tetapi jangan buat keputusan lambat selepas Parlimen dibubarkan. Jika mahu bersama kami, beritahu kami sekarang, katanya. Muhammad yang juga pengarah pilihan raya UMNO berkata, pembahagian kerusi yang diperuntukkan bagi menghadapi PRU 15 sudah dipersetujui di peringkat parti dalam Barisan Nasional. Kita perlu memperhalusi beberapa kerusi lagi kerana ada kerusi itu yang kita tewas 3 atau 4 penggal. Jadi perlu ubah suai. Yang penting kita nak menang dan tubuhkan kerajaan. Soal calon pula, pucuk pimpinan belum menentukan siapa akan bertanding dan kawasan diwakili mereka. Katanya yang mengesahkan perbincangan itu hanya membabitkan kerusi Parlimen, bukan DUN.